الحمد لله القائل فهو أصدق القائل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, seluruh jawatan kuasa masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin dan hadirat, tuan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita dapat bertemu lagi bagi menyambung kuliah pengajian kita yang telah dijadualkan secara bulanan. Cuma cabaran bagi kuliah bulanan ni tuan-tuan, bila sekali tak mari, 2 bulan pula baru bertemu. Tu kalau sekali, kalau 2 kali, 3 bulan baru bertemu. Nikih 4 kali, 3-4 kali tak mari ni. Jadi lama dah kita tak bertemu. Dan sebahagian ya, kita sebenarnya kitab kita ni pun dah tak banyak, tak lama dah nak habis tu. Dan ada hebat lagi sampai kitab pun habis dah ya. Baik tuan-tuan yang saya hormati sekalian, Alhamdulillah dapat bertemu lagi malam ni, walaupun bekerja-kerja juga hari ni sebenarnya ya, daripada Temerloh tadi balik bekerja, ada mesyuarat sekolah Seriti, sekolah rendah, pukul 7 baru habis mesyuarat, kemudian terus mari ke sini ya. Dalam perjalanan sakit perut pula, jadi tak tahu nak berhenti kat mana ya, jenuh sekat ni, berhentilah dekat Petronas tu. Tu yang mari terlewat sikit ya, saya kena buat maghrib asing lah tadi ni, dah tak sempat. Apapun alhamdulillah kita bertemu malam ni ya, saya, tuan-tuan sekalian yang hadir ya di rumah Allah ini. Mudah-mudahan ini semua akan menjadi amalan yang akan memberatkan mizan hasanah kita di hari akhirat kelak. Tuan-tuan, kalau disebut ahli syurga pun menyesal dengan syurga yang dia dapat di hari akhirat ya, ahli neraka lagi menyesal lah. Ahli syurga pun menyesal juga. Kenapa dia menyesal? Kerana kalau dia beramal dengan amalan yang lebih baik, berarti dia akan mendapat syurga yang lebih baik di hari akhirat kelak. Sebab syurga ni pun ada tingkatan. Berarti orang yang masuk syurga ya, masuk syurga dah, mari juga penyesalan, kalaulah amalan aku sikit lagi ya, lebih baik, ada lagi amalan-amalan yang lebih baik, berarti hari ni kedudukannya lebih baik. Tuan-tuan bayangkan kalau ahli neraka lagi-lagilah akan menyesal. Sebab tu tuan-tuan puan sekalian, kita ni waktu kita tak lama, masa yang Allah bagi kat kita ni tak lama. Yang pasti tuan-tuan puan sekalian, kehidupan di barzakh jauh lebih lama daripada kita hidup di dunia ni ya. Kita nak tempuh yaumul mahsyar Allah jauh lebih lama daripada kita berada di dunia ni ya. Alam barzakh, Nabi SAW gambarkan dalam suatu hadis. Nabi kata, raudhatun min riyadil jannah ya, innal qabra raudhatun min riyadil jannah. Kubur-kubur ini dia boleh jadi salah satu taman daripada taman-taman syurga Allah. Dan kubur ini, barzakh itu, dia boleh jadi salah satu gaung daripada gaung-gaung neraka Allah. Satu hari Nabi SAW bersama dengan para sahabat mengiringi jenazah kaum Ansar yang meninggal
Mereka pergi sampai di kuburan. Nabi SAW duduk pegang tungkat. Sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis ni, ya, dia sebut di kalangan kami ni diam, senyap, tak kata apa. Ibarat macam di atas kepala-kepala kami ni ada burung yang sedang hinggap. Ya, diam, terpaku. Nabi sebut tentang kehidupan di alam barzakh. Tuan-tuan sekalian, man mata fahuwa fi barzakh, siapa yang meninggal dia berada di barzakh. Ya, walaupun dia meninggal tu tak ada kuburan. Meninggal mati lemah, orang cari tak jumpa. Naik kapal terbang tak mendarat sampai hari ni. Mungkin meninggal lah kita kata. Ya, masuk hutan kena telan dengan rimau, telan dengan buaya, masuk sungai. Tak tahu jenazah ada apa ni, jasadnya di mana. Tetapi yang pasti tuan-tuan sekalian, man mata fahuwa fi barzakh. Siapa yang mati dia duduk di barzakh. Berarti bila kita berada di barzakh, ya, Nabi sebut ja'al malakan, akan datang pada dia dua malaikat. Qila munkarun wa nakir, dikatakan malaikat itu ialah malaikat munkar dan nakir. Aswadan wa arzaqan, lahuma aswadan wa arzaqan. Kedua-dua malaikat ni warnanya ialah hitam kebiru-biruan. Dia akan tanya, apa yang dia akan tanya? Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Masalahnya tuan-tuan puan sekalian, kalau hidup tak kenal Tuhan, macam mana kita nak jawab Allahu Rabbi? Kalau hidup di atas muka dunia, kita tak buat, tak laksanakan perintah Tuhan. Perintah solat Allah, ya Allah perintahkan kita tak solat, tutup aurat kita tak tutup, diharamkan makan riba, riba itulah kita makan, diharam mengambil rasuah, rasuah itulah yang kita ambil. Hidup ni lawan hukum Allah. Bahkan ada orang dahsyat lagi tuan-tuan puan sekalian, memang dia isytihar perang terus dengan Allah. Ya, Allah gambarkan dalam Quran, dan kita baca dalam sejarah manusia ni lawan Tuhan. Fir'aun lawan Tuhan, Haman, Qarun lawan Tuhan, ya, dengan kekuasaan yang dia ada. Ya, mari pula zaman Nabi Ibrahim, Namrud. Mari pula zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan kaum musyrikin Mekah yang bukan orang lain di kalangan wari-wari Nabi sebahagian besarnya, Abu Jahal, ya, dan yang lain-lain. Ya, lawan Nabi ni, lawan Allah. Ramai mana di kalangan yang hidup masa zaman Nabi itu, mereka bertekad nak bunuh Nabi, nak memadamkan cahaya agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, rupanya dia tidak terhenti setakat tu tuan-puan sekalian. Kerja untuk memadam cahaya agama Allah, nak mematikan Islam, nak mematikan dakwah Islamiah ini, kerja ini berterusan sampai selagi ada bulan dan bintang, selagi dunia ini belum kiamat. Begitulah sejarah manusia yang datang silih berganti, wataknya berubah-ubah, rupa wajahnya berubah-ubah, tetapi ya, dia punya dia punya cara, kaedahnya saling tak tumpah, hampir-hampir sama. Ya, apa yang mereka fikir ialah untuk menongkah hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kebimbangan yang kita kena rasa tuan-tuan puan sekalian ialah kalau mati nanti bila malaikat tanya, "Man rabbuka?" siapa Tuhan kamu? Macam mana nak jawab kalau kita nak jawab Allahu Rabbi kalau hidup tak kenal Tuhan? Hidup lawan hukum Tuhan. Sebab nak jawab bukan hafazan kita, yang nak jawab ialah amalan kita. Soalan yang kedua dia tanya, "Man hadzal rajul?" Digambarkan seorang lelaki, lalu ditanya siapa lelaki ni? Ya, ada yang boleh jawab. Dalam riwayat lain disebut idza qubbira mayyitu, Nabi kata apabila dikebumikan mayat, ja'al malakan, datang dua malaikat. Soalannya tak sama, siapa Tuhan kamu? Madza taqulu hadzal rajul, apa yang kamu nak kata tentang lelaki ini? Maka mayat yang baik tadi ini dia jawab, dia kata huwa Muhammadun abduhu wa rasuluh, dia adalah Muhammad, hamba Allah dan Rasul Allah. Ya, malaikat tanya macam mana kamu kenal? Dia kata qara'tu kitab Allah, aku baca kitab Allah, wa amantu wa saddaqtu, aku beriman dengan kitab Allah dan aku membenarkan apa yang disebut di dalam kitab Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun harisun azizun alaikum, ya, ila akhirih. Diceritakan dalam Quran, menceritakan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, ya, wa innaka la ala khuluqin azim.
Ayat-ayat yang menceritakan tentang Nabi Muhammad, akhlak peribadi Nabi Muhammad itu sebagai qudwah hasanah. Ya. Dia baca Quran, dia jawab, aku baca Quran, aku beriman dan aku membenarkan apa yang Quran cerita. Malaikat kata apa? Laqad kunna na'lam ma taqulun. Ya, kami tahu, itulah yang akan kamu jawab. Lalu dikatakan kepada mayat ni tadi, ya, ada suara yang sebut, luaskan baginya 70, kuburannya 70 kali 70 hasta. Maka kubur pun diluahkan bagi si mati hak soleh tadi ni, kuburnya menjadi luas 70 kali 70 hasta. Ya, tuan-tuan, ni barang ghaibiyat yang kita wajib beriman. Kita tak boleh tak percaya. Ya, Nabi sebut dalam hadis yang lain, bukti nak kata alam barzah tu, ya, dia ada nikmat dan dia ada azab. Dia ada siksa kubur. Nabi sebut kan, iza tashahhada ahadukum falyasta'iz min arba'. Ya, falyasta'iz min arba'. Apabila kamu selesai baca tahiyat dalam semayang, kamu kena minta berlindung daripada 4 perkara, kata Nabi. Allahumma inni taqul, Nabi katalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Wahai Allah, aku minta berlindung daripada siksa neraka jahannam. Lagi, wa min azabil qabri. Wahai Allah, aku minta berlindung daripada azab kubur. Tuan-tuan, hak ni Nabi buat ni. Nabi suruh kita buat. Nabi suruh kita minta berlindung daripada 4 perkara dan nak bagi tahu kat kita Nabi buat. Dan benda ni masyru' disyariatkan. Sunnah. Tuan-tuan, kita semayang, tuan-puan sekalian, semayang, kita baca tahiyat, jangan bagi salam dulu. Fil alamina innaka hamidum majid. Minta berlindung daripada 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal wa min syarri fitnati masihid dajjal. 4 perkara. Pertama, minta berlindung daripada neraka jahannam. Yang kedua, minta berlindung daripada azab kubur. Yang ketiga, minta berlindung daripada fitnah hidup dan fitnah mati kita nanti. Waktu hidup terpalit dengan fitnah, minta berlindung. Lepas mati kita terpalit lagi dengan fitnah. Orang cakap lagi, ni semua kait dengan dia lah ni. Kita tak ada dah. Kita mati dah, tapi ada orang mati dia fitnah masih hidup, sedangkan dia dah mati. Fitnah tu pula terkait dengan dia. Allah na'udzubillah, minta berlindung tuan-puan sekalian. Dan yang keempat ialah fitnah daripada kejahatan Dajjal. Ya, hak ni Nabi suruh minta. Saya baca hadis ni nak bagi tahu kat tuan-puan sekalian bahawa mengesahkan di sana adanya azab kubur, fitnah kubur. Ya, dan hadis yang saya sebut di awal tadi menggambarkan kepada kita memang ada nikmat di kubur. Lalu dikatakan, malaikat kata kepada nim, tidur sini, tenang. Ya, makna kata dia orang soleh hak mati ni, dia boleh jawab Allahu Rabbi Muhammadun Nabiyyi, dan dijawab belaka-belaka. Kemudian dikatakan pada dia, diluaskan kuburnya 70 kali 70 hasta. Kemudian dikatakan pada dia dalam riwayat yang lain, dibuka baginya pintu-pintu syurga. Maka bauan-bauan syurga masuk sampai kat kubur dia. Orang mati ni tuan-tuan, ya, cerita alam barzah ni, dia duduk alam dia yang tersendiri. Di barzah tu satu penghidupan. Kita bila berlaku kematian, kita kata matilah, tapi hakikat sebenar di alam barzah tu ialah ceritanya dia ada kehidupan di alam barzah itu yang tersendiri. Batu orang mati ni tuan-tuan, dia tahu dia mati dan roh dia ada dengan dia. Waktu dia tahu siapa yang datang, kawan dia datang ke tak, kawan rapat dia datang ke tak, solat jenazah dia ke tak, tolong dia ke tak, ya, ambil berat tentang keluarga dia apa semua dia tahu. Ya, anak-anak dia bersedih tak tentang dengan kematian dia, semua dia tahu. Waktu dimandikan jenazah dia ada situ, roh dia ada situ. Roh dia tengok Allah, tapi roh dia bercakap, roh kita tak nampak, dan roh dia bercakap kita pun tak dengar. Ya, bila dia dikebumikan jasad dia ni, kata setengah ulama, ditiup
Ruh ni masuk balik sampai takat pusat. Waktu malaikat mari nak berinteraksi ni, mari dimasuk sampai takat pusat. Ya. Allahu Akbar. Ya, sangat mengerikan bila baca kisah-kisah yang berkaitan dengan alam barzah, cerita-cerita yang ghaibiyat ni yang kita wajib beriman dengannya. Tuan-tuan sekalian, langkah-langkahan kaki, tapak-tapak kaki yang meninggalkan kuburan itu didengari oleh si mati. Ya, orang terakhir pergi saja, malaikat sampai selalu. Ya, dan timbullah soalan-soalan tadi yang ditanya. Ya, sebab tu asasnya bila kita talqin mayat, kita akan sebut benda yang sama. Wahai fulan bin fulan. Ya, jenazah duduk bawah tu. Kita pula baca talqin, kiblat kat ni kan. Jenazah tu di ke bumi macam tu, muka dia menghadap kiblat. Kita duduk mana kita? Kita membelakangkan kiblat sebab kita menghadap kepada si mati. Si mati tu menghadap kita kan. Kita menghadap dia. Kita kata wahai fulan bin fulan. Kalau kita pakai logik akal, cakap apa pada orang mati? Tapi roh dia ada, roh dia dengar. Kita kata wahai fulan bin fulan, apabila datang kepada kamu nanti dua malaikat, ya, jangan kamu takut, jangan kamu gementar, mereka juga adalah makhluk Allah seperti mana kamu juga. Ya, oh sedap Tok Imam. Jangan gementar, kata Tok Imam. Ya. Mayat tu kata tak kena ke awak. Ya. Terakhir tu tukar dengar, kata dia. Ya, tuan-tuan sekalian. Ya. Nah, sebutnya tuan-tuan sekalian, cerita-cerita kematian ni yang kita kena fikir hari-hari dalam hidup kita. Ya, berani mati pun mati, takut mati pun mati, raja mati, rakyat biasa pun mati, orang miskin mati, orang susah mati. Ya, bahkan kadang-kadang kalau kita fikir sekali, orang mati, orang, ya, dalam riwayat sebutlah antara sahabat yang lambat masuk syurga ialah Abdurrahman bin Auf. Masuk syurga tapi lambat sikit. Sebab apa? Sebab dia dihitung dengan kekayaan dia. Saya sebut ni tuan-tuan puan sekalian, kita ni kena muhasabah diri banyak dalam hidup ni. Jangan tak ada masa dengan Allah, nanti takut Allah tak ada masa pula dengan kita. Semayang jemaah ni kena jaga tuan-puan sekalian. Jagalah, saya sebut. Kalau sekarang kita tak boleh jaga lagi semayang jemaah, tolong tanya diri kita, bila lagi yang kita boleh jawab bahawa kita nak jaga solat jemaah. Kalau sekarang pun kita masih disebukkan sampai tak sempat nak baca Quran dalam hari-hari yang kita lalui. Apa tak sempat? Sibuk, ya Allah, aku kerja, ya Allah, kamu bukan tak tahu. Grade 48, ya Allah. 48 ni pun. Ya Allah, aku kontraktor tak dan, ya Allah. Kontraktor kelas A, ya Allah. Ya, tuan-tuan, sampai tak dan nak baca Quran. Sampai tak dan kita nak selawat kepada Nabi. Sampai tak sempat kita nak jaga sembahyang jemaah. Sampai tak sempat kita nak duduk dalam pengajian, kuliah-kuliah pengajian. Ya, tuan-tuan puan sekalian, kalau tak mari kuliah di sini, tolong jawab sikit, di kuliah mana lagi kita hadir? Kita hadir ke UAA, kita pergi ke OUM sama belajar? Tak juga. Dah kalau di sini yang disusun, imam susun kuliah maghrib, Isnin mengaji apa, Selasa belajar apa, Rabu belajar apa, kelas apa, subjek apa. Dan Nabi sebut berkaitan dengan majlis ilmu. Ya, Nabi sebut berkaitan dengan majlis ilmu dalam banyak hadis. Satu, menuntut ilmu kefarduan bagi kaum muslimin dan muslimat. Ya, bagi kita semua ni, sebagai seorang muslim yang merangkumi muslim ni, laki perempuan, menuntut ilmu adalah fardu ain. Apa ni kewajipan. Kemudian Nabi sebut, iza marartum biriyadil jannah farta'u. Nabi kata, apabila kamu melintasi salah satu taman daripada taman-taman syurga, hendaklah kamu singgah. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Wahai Rasulullah, apa itu taman syurga? Nabi sebut ni. Nabi sebut ni, bukan YB. Hak sebut ni Nabi. Nabi sebut, apabila kamu melintasi taman-taman syurga, hendaklah kamu singgah, kata Nabi. Sahabat tanya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Wahai Rasulullah, apa itu taman syurga? Nabi sebut majalisul ilmi, majlis ilmu. Ya, sebab tu janganlah hari-hari yang kita lalui tuan-puan sekalian, hari berselisih hari, minggu, rupanya tak ada kuliah pengajian yang kita hadir. Dok tanya ni, macam mana ni, bila nak datang kuliah? Oh, tak tempat Ustaz, tunggu pencen lah, pencen nanti saya hadir. Saya memang niat pencen saya nak hadir. Pencen tak hadir juga. Hak tak hadir lah, hak hadir, Alhamdulillah. Yang tak hadir, pencen tak hadir juga.
Pencen dia masuk tu gegar Gavanza apa ni nakik ya? Anugerah bintang filem, menyanyi kilauan emas. Kita dah ingat kau pencen nak mari mengaji, rupanya pencen dia masuk pula dah program-program reality TV ni, kilauan emas ya, dan yang lain-lain. Tak sempat juga nak mengaji. Dan ramai mana tuan-puan sekalian orang yang bagi alasan nanti pencen nak mengaji, nanti pencen nak duduk pondok. Duduk pondok tak duduk pondok ni tak apa, tapi mengaji tu ya, tempat kita baru ada kuliah ya. Ni masalahnya kita tak hadir, kita tak pilih untuk Allah Ta'ala nak buka ruang pada kita ni seluas-luasnya, mendapat keberkatan, mendapat kebaikan, mendapat pahala yang banyak. Sebab tu saya katakan tuan-puan sekalian, masa kita tak lama mana kita nak hidup lagi ni ya. Kita sendiri pun tak boleh bohong diri kita nak hidup lama mana lagi ya. Kalau saya hari ni umur 40, saya tak boleh bohong diri saya, lama mana lagi aku nak hidup ya, lama mana lagi nak hidup. Nabi sebut dalam hadis, a'maru ummati baina 60 wa 70, umur umatku ghalib kebiasaan 60 sampai 70. Dan syarat mati tak syarat tua. Nak mati tak syarat tua, nak mati tak syarat sakit. Ramai mana orang muda meninggal, ramai mana ya budak lagi. Kita rasa budak ni masa dia panjang lagi, tapi tak tuan-tuan sekalian ya. Kalau dah sampai masa, dia dijemput pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masa tu kalau kita dah berusia, dengan ya kita bawa beban yang banyak ni, anak-anak isteri yang kita nak bertanggungjawab dengannya, harta-harta yang kita nak bertanggungjawab dengannya, banyak kita nak kena tanya ni. Maka adalah baik kalau kita hari-hari yang berbaki ni, masih ada ni, kita bermuhasabah diri banyak-banyak ya. Saya nak sebut antara amalan yang membantu kita di hari akhirat dan menjadi penyesalan kepada orang yang dah meninggal ni tuan-tuan puan sekalian, bila mana dia minta pada Allah nak kembali semula ke dunia, apa yang dia sebut ya? Antaranya ialah sedekah, infak ya. Dia kata apa? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Wahai Allah, kalaulah kamu lewatkan sikit ajal kematianku, nescaya aku termasuk di kalangan orang-orang yang rajin bersedekah. Tuan-tuan kena rancang, saya tuan-tuan sekalian kena rancang. Harta yang kita cari, duit ringgit yang kita cari, harta yang kita himpun ni, hak kita cari, kita yang lebih berhak untuk guna, bukan orang lain. Bukan duk plan duk untuk anak-anak okey tuan-tuan, masa hidup sihat ni tuan-tuan nak bagi silakan, tapi saya nak sebut kita lebih berhak terhadap harta kita, dan kita kena spend siap-siap dah, spend siap-siap. Yang mana kita nak hantar pergi ke akhirat Allah lebih awal. Berarti kalau kita mati nanti kita bertemu balik dengan infak sumbang yang kita bagi ketika mana di dunia dulu ya. Tuan-tuan, kita jumpa dengan hadis, ataupun kita tak pernah jumpakah hadis Nabi yang menyebut, man bana lillahi baitan banallahu, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa-siapa yang membina rumah Allah di dunia, Allah akan bina mahligai ataupun rumahnya di syurga kelak. Sehingga disebut dalam riwayat yang lain, walaupun rumah Allah yang dibina di atas muka bumi ini sebesar sarang burung. Kalau kita fikir logik, sarang burung besar, takkan nak buat rumah Allah besar sarang burung. Tapi nak sebut di sudut ganjarannya. Sebab tu bila kita mengaji, kita belajar dan kita tahu ni, tuan-tuan perempuan sekalian kena rancang. Harta yang kita cari, kita kena alihkan aset-aset ni biar pergi ke akhirat Allah yang dia duduk dalam akaun kita. Berarti kalau kita mati, kita hidup, kita dapat pahala. Kita mati pun kita akan dapat pahala, dan kita akan bertemu balik dengan infak sedekah yang kita bagi ketika mana di dunia ni. Jangan nanti mati-mati jadilah macam Allah sebut ni. Katalah dia, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Wahai Allah, kalaulah kamu lewatkan sikit ajal kematian aku, nescaya aku termasuk di kalangan hamba-hamba Allah, hamba-hambamu yang rajin bersedekah, dan aku termasuk di kalangan orang-orang yang soleh ya. Tuan-tuan, bila waktu akhir kita sembahyang tahajud? Ini kena muhasabah lah. Kalau sekarang kita masih belum bermula ya, umur 40, naik 50, 60, 70
Rupanya lama dah kita tak tahajud. Ya. Bila tanya pasal tak tahajud, PKP dia kata. Apa barang PKP tak tahajud? Sepatut PKP dah lagi kuat tahajud. Kan? Ngapa tak tahajud? Tahu PKP, masjid lama dah tak buat tahajud perdana. Rupanya dia hadir ni time tahajud perdana. Sebab apa? Sebab bila masjid buat sembelih lembu, sembelih kambing, ya, awal dia mari. Dan tuan-tuan sekalian, ada satu perkara yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan malam ni. Ya, Nabi sebut dalam hadis, laisa salatun asqala ala munafiqin illa salatul isya wa salatul fajri atau kama qala. Nabi sebut tidak ada solat, tidak ada satu solat yang sangat berat bagi orang munafik, iaitulah solat isyak dan juga solat subuh. Ya. Solat isyak, solat subuh. Solat isyak berjemaah, solat subuh berjemaah. Hak ni lagilah kita kena jaga berbanding dengan solat-solat lain. Solat-solat lain kita kena jaga, tapi solat isyak, solat subuh lagi-lagi kita kena jaga. Sebab apa? Sebab orang munafik hak ni berat. Orang munafik dia semayang, dia riak, dia nak tunjuk. Ya, mungkin datang semayang zuhur, orang nampak siang hari, orang tengok, oh bolehlah kita cadang dia lantik JKK. Dia pun tahu bahawa sedang nak lantik JKK ni, sedang nak lantik jawatan kuasa masjid, sedang nak lantik jawatan-jawatan penting, dia pun mari semayang Jumaat. Ya, jadi orang akan kata, oh tu dia nampak dia semayang Jumaat. Ya, nampak pasal zuhur cerah, mata semua boleh tengok. Siapa tak datang? Imam pun pusing-pusing tengok. Pak Mak mana? Oh ada. Ya, Haji mana? Oh ada. Ramli mana? Oh ada. Sebab nampak. Ya, kemudian apa lagi? Asar, siang. Ya. Maghrib ni pun awal lagi. Siang nak peralihan daripada siang nak ke malam. Tapi isyak waktu orang nak rehat. Orang munafik berat pada dia. Ya, sebab tu tuan-tuan jaga. Kalau mari rasa macam berat nak pergi tu. Isteri pula kalau tengok suami tak pergi sembahyang isyak jemaah, jangan kata abang munafik abang ni. Janganlah macam tu. Sehari kena lempang gitu. Ya, tapi saya nak sebut tuan-puan sekalian, ibu-ibu sekalian, ya, ciri-ciri kemunafikan tu ada. Apabila kita mari berat, tak pergi isyak. Hampa saja dah siap dah kat rumah. Isteri pesan kat suami, bang pergi sembahyang jemaah, azan baru lepas azan je, pergi sembahyang. Ya. Sebab pahala isteri menurut pahala suaminya. Suami mari sembahyang jemaah, isteri walaupun dia sembahyang seorang kat rumah, dia dapat pahala jemaah suami dia. Tuan-tuan sekalian, suruh suami-suami kita pergi sembahyang jemaah. Jangan kita pula pergi pujuk dia, duk pergi goda dia. Jangan, tak usah pergilah bang, tak apa bang, tak sembahyang jemaah pun tak apa. Yang penting mari kita layanlah saya ni, saya baru penat balik kerja, saya begini. Tak payah pergilah abang, hujan tu saya pergi demam. Tak payah pergilah abang. Hak ni isteri sangat tidak membantu kita sebenarnya. Ya. Jadi isteri yang baru, yang solehah ni, dia kena tahu bahawa suami dia ni memang kena pergi sembahyang jemaah. Ya. Suruh dia pergi sembahyang jemaah. Sembahyang di rumah ni sembahyang sunat, sembahyang lain bolehlah banyak di rumah. Ya. Tapi sembahyang fardu secara berjemaah ni orang lelaki dituntut, ya, untuk kita jaga. Lebih-lebih lagi disebut dalam hadis berkaitan dengan solat isyak dan juga solat subuh. Solat subuh tidur sedap, kena mujahadah kuat sikit. Berarti kita kena jaga, tuan-puan sekalian. Saya sebut pada diri saya dan semua kita pakat jaga. Kalau sekarang pun kita rasa berat, ya, kita kena jawab pada diri kita, bilakah waktu yang kita rasa ringan, senang untuk kita, ya, concentrate dalam ibadah kita. Ya, kata ulama, kita kena dapat kemanisan waktu kita berzikir bersendirian, kerana nanti kita akan duduk bersendirian. Tuan-tuan sekalian, ya, maka, ya, saya sebut perkara ni di awal ni, ya, supaya kita muhasabah sama-sama. Dan memang dalam hidup kita ni kena banyak muhasabah. Dan Nabi pun sebut orang cerdik ni ialah orang yang fikir lepas mati ni macam mana. Al-kayyisu man dana nafsahu lima amila ba'dal maut. Orang mati ni, orang cerdik ni, Nabi kata ni, saya bercakap ni supaya kita jadi cerdik dunia akhirat. Cerdik dunia akhirat. Kita tak nak cerdik dunia ya, akhirat kita tak cerdik. Kita nak cerdik dunia akhirat. Berarti
kita kena bercakap tentang wawasan akhirat. Quran ni tuan-tuan, kalau kita baca Quran ni, dia cerita benda yang telah lalu, yang sekarang dan yang akan datang. Surat khabar kita baca, dia cerita hak semalam, kemarin, hak berlaku tadi, petang tadi keluar, news keluar. Tapi dia tak boleh cerita benda yang akan datang. Dia buat andaian-andaian, itu andaian. Tapi Quran ni mendahului zaman, cerita yang akan datang ni. Ya, dia cerita ni, nanti nak cerita lepas ni jadi macam mana, lepas ni jadi macam mana, infak sedekah kalau kita bagi jadi macam mana, kita tahu dah. Ya, dalam hadis disebut berkenaan dengan ya seorang wanita, ya, apa ni, diampun perempuan wanita yang berzina, yang hodoh dengan perbuatan zinanya. Zina ni jelek lah tuan-tuan sekalian, ya, dikenali perempuan, dan masyarakat pun pandang buruk pada perempuan yang berzina. Orang berzina bukan saja perempuan, apatah lagi dia seorang perempuan berzina. Dia berjalan-jalan, satu hari dia dahaga, dia turun dalam telaga ambil air minum. Naik-naik daripada telaga, dia tengok ada seekor anjing, ya, yang kelihatan letih penat, jalan, lidah terkeluar, ya, duk makan debu-debu. Dia pun tengok, mari perasaan simpati, kesian, ihsan pada binatang. Ya, maka dia turun sekali lagi dalam telaga tu, dia guna kasut dia ambil air, dia naik, dia bagi anjing tu minum. Ya, dan Nabi sebut, hadis ni hadis sahih, Muslim pun ada, Bukhari pun ada, disebut perempuan ini dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga dengan rahmat Allah kerana sifat ihsan yang ada pada dia. Sifat niatnya ikhlas nak bagi binatang ni, walaupun anjing ni tuan-tuan, binatang yang paling hodoh lah dia dengan babi ni. Dan di sana ada juga kisah yang kita baca, seorang perempuan ahli ibadah yang memelihara kucing, tapi dia tak bagi makan kucing, duduk dalam sangka, kucing tu tak diberi makan, tak diberi minum sampai mati kucing tu. Dan kata Nabi, perempuan ni masuk neraka dengan sebab dia bela kucing, dia tak jaga, tak bagi makan, tak bagi minum, dan dia pun tak lepas kucing ni supaya pergi cari makan sendiri. Tuan sekalian, hak cerita ni Nabi cerita benda yang kita fikir, ya, yang kita boleh ambil pengajaran yang sangat banyak dalam hidup kita ni. Ya, ni kalau kita orang yang suka bela binatang, pelihara binatang, ambillah pengajaran ini. Kalau kita seorang yang, ya, aku ni dosa banyak, aku ni taubat, aku ni Allah terima ke, aku ni dulu pernah tersilap, pernah tersalah. Ya, tuan-tuan, perempuan tadi ni dalam hadis tu, ya, seorang yang terlibat dengan dosa zina lagi. Setengah kita jahat-jahat tak berzina. Ada orang bunuh sampai 99 orang. Jalan-jalan tanya orang, Allah terima tak taubat aku kalau aku bertaubat? Kata orang tu, oh Allah tak terima. 99 macam nak terima? Dia bunuh pula orang tu jadi 100 orang. Ya, lepas tu dia berjalan lagi, mari menyesal pula. Buat apalah aku pergi bunuh dia? Sebelum ni 99, bunuh dia seorang jadi 100. Tanya lagi orang lain. Dalam riwayat kata, orang yang kedua ditanya tu ialah orang alim, orang yang ada ilmu. Hak pertama tadi dia tak tahu. Jadi dia kata, dia fikir logik, 99 takkan Allah nak terima. Dia kena bunuh. Jadi 100 orang. Lalu dia cerita dekat orang hak kedua ni, dia kata, wahai tuan, saya ni nak bertaubat. Ya, saya dah bunuh 99 orang. Saya tanya satu orang, dia kata Allah tak terima taubat saya bunuh dia jadi 100. Saya nak tanya tuan, Allah terima tak taubat saya kalau saya nak bertaubat? Dalam hadis disebut, lelaki ni kata, Allah ni dengan rahmatnya, ya, siapa juga nak bertaubat dia terima, dengan syarat kamu pergilah di hujung kampung sini ni, kalau bahasa kita ni ada pondok, ada pesantren, ada orang soleh duduk di sana, kamu bertaubat di sana. Dalam kita nak bertaubat ni tuan-tuan puan sekalian, antara yang membantu kita ni ialah suasana. Kalau kita buat maksiat mungkar tu kat satu kampung, jadi tak sesuai untuk kita bertaubat dan kita berubah, kita duduk lagi di kampung tu. Sebab dia jadi susah, masyarakat kenal kita, orang tu kenal, orang alah kenal dia, macam tak kenal. Itu pegang mic azan, saya tak salah dengan mic pun dia nak ambil esok. Masyarakat pandang buruk kat dia kan. Sebab apa? Sebab kita tahu dah, ya, dia pernah buat silap salah. Jadi dia kena hijrah. Maka tuan-tuan sekalian, ringkasnya bila dia perjalanan pergi sana tu,
berlaku kematian pada dia. Bila berlaku kematian pada dia, datang dua malaikat, satu malaikat dipanggil malaikat azab, satu lagi malaikat rahmat. Malaikat ni, malaikat azab kata aku nak ambil dia, aku nak human masuk neraka sebab dia dah bunuh 100 orang. Kata malaikat rahmat, lah, dia adalah milik aku nak bawa dia masuk syurga sebab dia dah bertaubat. Tuan-tuan, malaikat ni pula bala. Allah Ta'ala hantar malaikat yang ketiga. Malaikat yang ketiga tu datang, malaikat tu menjadi hakim kepada dua malaikat tadi ni, iaitulah malaikat rahmat dengan malaikat azab. Lalu malaikat ni pun, dia kata, yang hakim tadi, dia kata macam ni lah, ni kita ukur jarak daripada dia meninggal ni sampailah ke tempat yang dia nak pergi jumpa Tok Guru, tempat dia nak berhijrah, berubah ni, daripada tempat dia meninggal, bermula daripada tempat yang dia langkah, dia tinggalkan, dan dengan niat untuk bertaubat tadi. Tuan-tuan, kira-kira dalam hadis Nabi kata lebih satu hasta saja, lebih satu hasta je lebih. Maka malaikat yang jadi hakim tadi pun kata dia adalah ahli syurga, maka malaikat rahmat pun ambil dia, bawa masuk dalam syurga. Tuan-tuan sekalian, ya, ini yang Nabi cerita. Saya gambarkan benda ni tuan-tuan, kita kongsi untuk apa? Untuk kita yakin, percayalah, barang yang kita nak tempuh ni, barang yang sebahagian besarnya dah digambarkan dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW. Untuk kita, batu kita baca Quran, kita akan jadi cerdik. Nabi sebut Quran ni orang yang fikir tentang kematian, orang yang cerdik. Al-kayyisu man dana nafsahu lima amila ba'dal maut. Dia fikir, lepas mati ni macam mana aku ni? Aku ni kalau mati, macam mana jadi di situlah dia akan mari apa? Ada dosa pahala, ya, ada barakah, ada redha Allah, ada murka Allah, ya. Hak ni tak boleh, salah ni, berdosa ni. Dia mari fikir-fikir macam tu, menyebabkan kita akan terjaga, kita akan terpelihara daripada, ya, terus terjerumus kepada dosa dan maksiat, ya. Kita tengok sikit malam ni. Fasal yang keseterusnya ialah penjelasan tentang kemaksiatan hati. Ketahuilah bahawa sifat-sifat tercela yang ada dalam hati sangatlah banyak. Untuk membersihkan hati dari semua itu memerlukan waktu yang panjang, dan cara mengubatinya sebagai penyakit yang terdapat di dalamnya juga sangat rumit. Di zaman ini, ilmu dan pengalaman tentang hal ini telah banyak hilang. Hal ini terjadi disebabkan kelalaian manusia pada diri mereka sendiri dan akibat kesibukan mereka di dalam mengumpulkan kesenangan dunia. Ya, ni disebut, Imam Ghazali sebut bagaimana dunia ni, dan Allah sebut alhaakumut takatsur, kan, hatta zurtumul maqabir. Tu jawapannya. Sifat manusia ni yang suka berlumba-lumba untuk memburu, menghimpunkan harta benda, ya. Alhaakumut takatsur ay takatsur fil amwal wal aulad. Takatsur ini saling berlumba-lumba memperbanyakkan. Banyak apa? Banyak anak, banyak harta benda, ya. Sampailah Allah sebut lepas pada tu hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu dibawa pergi ke lubang kubur. Barulah cerita dunia tu habis. Barulah cerita dunia tu habis. Hak duk hidup ni, bila agama tidak mengawal kita, maka beranaklah sebanyak mana kita nak beranak, ya. Binatang pun beranak sebanyak mana dia nak beranak. Manusia memilih untuk bertukar-tukar pasangan, ya, berzina, melakukan maksiat, beranak. Binatang pun dia tak kira dah. Manusia dahsyat tuan-tuan, jantan-jantan pun jadi. Misai sama misai pun jadi juga, ya. Jantan-jantan jadi, perempuan sama perempuan jadi. Teruk pada binatang kita ni. Hak jenis ni, binatang jantan sama jantan, tak mau dia, ya, tak mau dia tuan-tuan. Jantan, kambing jantan dengan kambing jantan, tak mau dia. Jangankan kata kambing jantan dengan kambing jantan, ada setengah binatang. Saya pergi tengok, adik saya bela rusa di belah Kuala Selangor. Saya pergi tengok beberapa hari lepas. Dalam kategori rusa ni, ada satu rusa ni dia lain, dia tompok-tompok warna kuning-kuning yang cantik, ya. Setelah saya risik dan saya siasat, saya mengintai tengok, memang dia betina. Rusa ni lah.
dia tak kahwin tuan-tuan dengan rusa, walaupun rusa juga, tapi jenis lain. Manusia jangan awak main. Melayu Arab, Melayu Turki, Melayu Bangladesh, Melayu Pakistan, jadi belaka. Ya. Tapi binatang setengah-setengah dia tak ikut, dia tak lagi. Apatah lagi kalau kita tak jenis yang terus berbeza. Tak kambing dengan rusa, lagi tak lagi. Ya. English kata cannot go. Jantan sama jantan, tak jadi apa tuan-tuan. Tapi orang lelaki jangan awak main. Manusia jangan awak main. Laki sama laki pun jadi. Ya. Perempuan sama perempuan pun jadi. Tu yang mari timbul istilah lesbian, gay, ya, transgender dan sebagainya. Ya. Jadi nak ceritanya, kalau setakat beranak, binatang pun beranak. Setakat makan dengan langgar halal haram, binatang pun dia belasah je, dia tak kira dah tanaman orang ke semua dia. Kalau kita manusia pilih hidup saling tak tumpah kita dengan binatang. Sembahyang memang tak sembahyang lah, binatang tak sembahyang kan. Puasa kita tak puasa, manusia tak puasa, binatang pun tak puasa. Ya, hidup bebas, binatang pun hidup bebas. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walaqad zara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yusma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya kami sediakan neraka Jahannam ini, yang mana neraka Jahannam ini terdiri daripada manusia dan juga jin, yang mana bagi mereka ini ada hati tapi tidak mahu memahami, ada mata tidak mahu melihat kebenaran, ada telinga tidak mahu mendengar kebenaran. Bahkan Allah sebut ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, kata Allah. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Allah yang kata. Ya, ya ke ustaz? Iyalah, Allah yang kata. Ya, Allah yang kata bahawa manusia yang jenis ni ada hati tak nak faham, mata tak nak tengok dengan kebenaran, telinga tak nak ikut, tak nak dengar dengan kebenaran, sembahyang tak, puasa tak, langgar hukum Allah, hidup mendedahkan aurat, makan riba, makan rasuah, zalim sana, zalim sini, tindas sana, tindas sini, yang fikir dalam harian apa? Nak makan apa, nak makan siapa. Tuan. Ya, celak mata, nak makan apa hari ni? Hari ni nak makan siapa kita hari ni? Ya, nak ambil macam mana? Ya, yang kita fikir ialah apa yang kita nak isi dalam perut dan apa yang kita nak selesaikan di bawah perut. Itu saja. Ya, tuan-tuan, kalau hidup hanya sekadar itu, saling tak tumpah, bahkan lebih dahsyat kita daripada binatang. Yang Allah Ta'ala sebut mereka lebih sesat daripada binatang. Wa'iyadzubillah min zalik. Kemudian dikatakan, ya, dunia. Lepas tu saya pernah gambarkan tuan-tuan, ya, satu hari Nabi SAW mari sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh, Nabi menghadap, Nabi jadi imam, Nabi menghadap pada jemaah. Kiblat kono sembahyang subuh, Nabi menghadap macam saya menghadap kat tuan-tuan ni. Nabi tengok pagi tu ramai subuh sembahyang subuh. Lalu Nabi tanya, Nabi sebut, azunnukum annakum sami'tum anna Aba Ubaidah al-Jarrah qadima minal bahrain bi syai'in. Adakah pagi ni mari ramai-ramai, Nabi kata, kerana kalian mendengar Abu Ubaidah al-Jarrah balik daripada Bahrain dengan sesuatu? Sahabat-sahabat yang mari pagi tu jawab ramai-ramai, hak mari pagi tu lah. Ajal ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami datang ni sebab dengar Abu Ubaidah balik daripada Bahrain untuk balik kutip jizyah. Maknanya mereka datang sebab mereka dengar Abu Ubaidah wakil Rasul pergi kutip jizyah balik. Jadi mereka pakat datang. Berita tersebar malam tu, esok subuh Abu Ubaidah balik pada Bahrain. Lebih kurang macam tu lah. Kalau kita zaman ni WhatsApp group, datang dengar kata lepas kuliah ada BRIM, ya, dengar kata nak bagi sikit ada imbuhan, ya. Tuan-tuan, ya, saya pernah sebut tuan-tuan, kalau kita ni, kalau saya kaya ni contoh lah, bukan betul pun, ya, tapi kalau betul pun okey, ya. Kalau saya kaya, datang kuliah ni tuan-tuan, kita bagi duit pada orang datang. Ni cerita kalau kaya sungguh ni, kan?
Kalau saya umum macam tu lah tuan-tuan. Ini contoh, jangan percaya betul. Jangan percaya pula. Melainkan kalau kaya, saya kaya sungguh. Contohlah bulan depan kita kata, okey bulan depan kuliah Ustaz Roslan, dan memang dia akan bagi elon pada yang datang kuliah. Tuan-tuan agak kuliah ni mari malam ni ramai macam ni ke ataupun ramai lagi? Ramai lagi tuan-tuan. Nak pula saya elan terus, saya kata yang depan ni kita bagi 300 orang. Sebab dekat. Yang belakang sandar dinding tu RM30. Pasal jauh. Agak-agak ya, macam mana kuliah akan datang Saya pun memang kena explain ni kena bawa duit ni pasal mungkin ramai, jangkaan ramai. Saya rasa penuh masjid tuan. Penuh sebab silap-silap dagu-dagu tu kat sini. Ya, penuh ni sampai sini. Sebab apa? Dekat-dekat ni mungkin dia ada elon tambahan, dia pergi sampai 400 seorang. Allah tuan-tuan, masa tu lah kan. Habis kuliah saya kata, okey tuan-tuan malam ni kuliah alhamdulillah ramai. InsyaAllah saya akan bagi macam saya janji bulan lepas. Yang dekat ni 400 imam nanti rekod je tanda tangan. Oh, balik menyengih tuan-tuan, mengaji dapat, sembahyang jemaah dapat, duit pun dapat. Tuan-tuan, Nabi lepas subuh, Nabi tengok ramai datang. Nabi tanya, sebab apa orang ramai-ramai ni? Adakah kamu dengar Abu Ubaidah balik daripada Bahrain dengan sesuatu? Kata sahabat, ajal ya Rasulullah. Ya ya Rasulullah. Ajal ai bermakna na'am. Ajal bermakna dengan makna ya Rasulullah. Nabi kata apa ni? Nabi sebut bergembiralah. Ya, abshiru wa ammilu ma yasurrukum. Nabi kata bergembiralah dengan apa yang kamu cita-citakan. Wallahi demi Allah, Nabi bersumpah bagi itu. Bukanlah mal faqra akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku bimbang melanda kamu. Akan tetapi akhsha, yang paling aku bimbang kata Nabi, ialah bila mana dunia terpahat dalam hati kamu. Waktu tu kamu melekat dengan dunia, waktu tu kamu berlumba-lumba untuk mendapatkan dunia. Fatuhlikakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Nabi kata waktu tu kamu akan berlumba-lumba untuk dapatkan dunia, dan kamu akan dibinasakan sebagaimana umat-umat dulu dibinasakan oleh Allah. Allah tuan-tuan, ni yang kita bincang ni. Masalah penyakit hati ni dia terkait dengan dunia. Ya, akibat kesibukan mereka dalam mengumpulkan kesenangan dunia. Aku telah menjelaskan masalah ini dengan terperinci dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali juga dia cerita dalam kitab Ihya, iaitu dalam bab hal-hal yang merosakkan dan dalam bab hal-hal yang menyelamatkan. Walaupun demikian, di dalam kitab ini sentiasa akan mengingatkan dirimu tentang 3 penyakit hati yang telah melanda banyak ulama dan para alim di zaman ini. Saya menjelaskan secara khusus dengan harapan agar berhati-hati dan menghindar dari sejauh mungkin, kerana setiap satu dari 3 penyakit tersebut adalah penghancur amal yang dahsyat dan merupakan induk berbagai penyakit hati yang lainnya. 3 penyakit itu ialah, pertama ialah al-hasad, dengki. Allahu Akbar, rugi kita tuan-tuan. Hidup tak lama, hak nama dengki ni mari duduk terpahat dalam hati. Tengok dengki, rosak amalan kita. Ya, so kita hilangkan, jagalah. Ini sifat-sifat mazmumah yang kita kena jauhkan daripada kita. Sebab tu rajin baca Quran, rajin istighfar, dia boleh mengikis sifat-sifat yang syaitan mari duk bisik ni. Ya, tentang dengki, cemburu, dengki, iri hati dan sebagainya. Yang kedua ialah riya, beramal kerana ingin dilihat orang. Ya. Wa iza qamu ila solah qamu kusala. Orang munafik ni bila dia nak diri solat, dia diri dalam keadaan malah, dia malah. Ya, yuraunan nas. Yang kedua dia buat tu nak suruh orang tengok. Ya, sebab tu kita boleh ukur diri kita tuan-puan sekalian. Kalau waktu tak ada orang, kita bangun sembahyang juga. Waktu tak ada orang, kita boleh baca Quran juga. Waktu tak ada orang, sendiri, tak ada siapa tengok pun, tak ada siapa pun nak hukum kita, nak nilai kita, waktu tu kita boleh kualitikan ibadah kita. Berarti memang kita buat ni kerana Allah. Nak tunjuk pada siapa? Jadi sembahyang jemaah kita jaga, hak sembahyang sendiri pun kita kena buat. Ya, waktu-waktu sembahyang, banyaklah sembahyang duha, sembahyang tahajud, sembahyang yang lain-lain. Yang ketiga, ujub, berbangga dengan amal. Ya, i'jabu nafsih. Ya, kita ujub dengan diri sendiri. Berusahalah engkau untuk mensucikan hatimu
Dari 3 penyakit itu kalau engkau mampu, maka belajarlah banyak hal tentang cara menghindar penyakit hati yang lainnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Namun bila tidak mampu, maka hendaklah menghilangkan penyakit yang lainnya, akan lebih tidak mampu lagi. Kalau hak ni pun susah, hak lain lagi susah. Jadi dia bermula dengan hati ni. Berarti kita jaga ni, al-hasad, dengki. Ya, dengki. Yang kedua ialah riak. Yang ketiga ujub. Riak nak tunjuk orang, dengki hati. Riak ni nak tunjukkan orang. Ya, ujub ni rasa diri bagus. Rasa diri macam bagus, rasa diri macam best. Ya, mahu tak bagus. Ya, kita tu imam, kita dah haji lebih awal pada dia. Contoh, kita dah pergi umrah, dia sekali tak pergi umrah lagi. Ya, kita dah menikah, dia menikah pun tak lagi. Sembang apa? Kita rasa kita macam bagus. Ya. Anak aku hantar tahfiz, anak dia tak tahfiz. Anak aku habis hafal Quran, anak dia tak. Ya, mari habis anak kita. Hak action dengki apa ni, mari sombong ujuk ni ayah dia pula. Padahal ayah dia tak habis pun. Ya, tu antara benda-benda. Kemudian dia kata, jangan mengira bahawa engkau pasti akan selamat hanya dengan niat-niat yang baik dalam mencari ilmu, sementara hatimu dipenuhi dengan penyakit-penyakit dengki, riak dan ujub. Baginda Nabi SAW bersabda, ada 3 hal penyebab cilaka. Ya, salasun muhlikat. Salasun muhlikat. Hadis ni, salasun muhlikat, 3 hal yang membinasakan. Ya. Yang pertama ialah al-hasad. Ya. Yang pertama ialah al-bakhil. Ya, kikir, kedekut. Ya, al-bakhilu, ya, yang apa ni, kedekut. Ya, kedekut. Sebab tu jangan kedekut. Ya, jadilah orang yang pemurah. Hawa nafsu yang dituruti. Ya, wa hawa muttaba'. Hawa nafsu yang diturut. Ya, yang dituruti. Yang pertama tu dia panggil syuhun muta'. Kedekut yang kita kedekut, mari bisikkan kedekut, kita pun layan kedekut. Tak. Ya, cik minta. Tak. Mari dah. Kedekut aku ni. Layan. Nabi kata salasun muhlikat syuhun muta'. Yang kedua ialah wahawa muttaba'. Hawa nafsu yang dituruti. Ya, yang ketiga ialah ya, i'jabul mar'u nafsahu. Ya, kita seseorang yang kagum pada diri sendiri. So 3 perkara ni membinasakan kita. Ya, jangan kedekut, jangan turut hawa nafsu. Ya, bahkan kita kena mujahadah. Ramai mana orang turut hawa nafsu. Bangun-bangun, relax dulu awal lagi. Lah kali subuh lebuh. Relax lah dulu awal lagi. Nantilah. Semua tu nafsu belaka tu. Ya, menyebabkan kita tertangguh bila mari satu masa nanti menyesal. Buat apalah aku tak buat. Dan yang akhir sekali dia kata berikut ini adalah akan membahaskan sedikit tentang 3 penyakit tersebut. Kerana itu perhatikanlah dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah nanti kita akan sambung. Dia akan detail pada 3 perkara tu. Bermula dengan hasad dengki, riak dan ujub, yang insyaAllah kita akan sambung ya nanti tuan-tuan tanda situ. Ya, wallahu alam bisawab. Dan sekadar tu insyaAllah kita akan bertemu nanti pada masa-masa yang akan datang. Macam biasa tuan-tuan, malam ni saya bawa tabung ya untuk naik taraf prasarana yang ada di Pondok Darul Abrar. Ya, tuan-tuan sekalian, sekarang kita tengah siapkan bilik apa ni, tempat wuduk muslimah. Ya, kemudian kita naik taraf toilet, tandas. Ya, kita upgrade tandas dan banyak lagi lah bangunan-bangunan hak belum siap ni. Jadi saya nak mengajak supaya kita bersama-sama ada saham dalam pembangunan pusat pendidikan dan pengajian Islam yang dibangunkan ini. Alhamdulillah di Bentong ni kita ada 3 tempat tuan. Di bandar, di tepi highway di bandar, dan satu lagi di Kampung Tambai. Ya, semua sekali pelajar Abrar ni ada 100 ya, 160 170 orang sekarang ni. Ya, tak termasuk warga emas ya yang belajar pondok. Jadi mudah-mudahan ada saham yang baik. Ya, saya sebut ni tuan-tuan sebagai tawaran untuk kita ambil sama-sama. Ambil saham sama-sama, masuk sama-sama, berarti biar kita ada bahagian-bahagian kita yang tersemat, kita hantar awal ke saham akhirat yang ianya merupakan akaun kita. InsyaAllah nanti bila kita tak ada, kita akan bertemu balik dengan infak-infak sedekah yang kita bagi. Ya, tuan-tuan, mudah-mudahan ya, Abrar kita dah lahirkan 26 hufaz. 26 orang dah hafal. Ya, dan memang Abrar bukan baru, 10 tahun dah beroperasi di Bentong ni.
Ya, 10 tahun tuan-tuan, pejam celik 2010, 2020 hari ni. Ya, alhamdulillah hari ni ada lagi. Dan sekarang kita ada 10 orang pelajar Jordan tahun 1 Universiti Yarmouk. Ya, jangan kata belajar agama nak belajar nak kerja apa nanti, nak sambung belajar kat mana? Mari kat saya, insya-Allah anak tuan-tuan puan sekalian nak pergi Jordan. Sekarang pelajar Jordan 10 orang, pelajar daripada Abrar tahun 1 Universiti Yarmouk. Sekarang kampus dia dekat sini sebab tak boleh pergi ni pasal Covid saja. Sekarang kelas online daripada universiti dengan doktor. Ya. Yang kedua bulan 7 bulan 8 ni kalau Covid selesai saya akan hantar pelajar pergi ke Yaman. Ya. Daripada Yaman dah hantar saya untuk beberapa orang. Ya, insya-Allah ni pun antara laluan-laluan kita lah. Ya, insya-Allah ya, kalau nak sediakan anak kita jadi ulama, jadi hafiz Quran, insya-Allah Abrar ada untuk ya kita bersama dengan tuan-tuan untuk ya pastikan anak-anak kita ni boleh ya belajar dengan baik. Insya-Allah. Sekali itu jazakumullah khairan katsira. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.